أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita sehingga ke hari ini masih lagi Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita kesihatan yang berpanjangan. Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengurniakan segala rezeki dan nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengizinkan kita untuk terus berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala masih mengurniakan hidayah demi hidayah kepada kita. Yang mana dengan hidayah itu, tuan-tuan, kita dapat melakukan segala perkara-perkara yang baik, segala kebaikan, segala perkara-perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah antara perkara yang perlu kita buat atas dunia ini, iaitu melakukan segala perkara ataupun amalan yang boleh mendatangkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua tidak akan berlaku tanpa hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengurniakan hidayah itu kepada kita. Dan alhamdulillah, tuan-tuan, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersiaran semula, kita dapat menyambung kembali kuliah tafsir kita, iaitu tafsir berkenaan dengan ayat-ayat dialog para anbiya alaihi wassalatu wassalam yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kalau ada gangguan ke, kalau ada apa-apa ke, macam mana, kalau ada clear, kalau suara clear, tak clear, gangguan ke atau tak ada gangguan ke, tolong beritahu, tolong maklum. Sebab saya tengok kat skrin ni kejap bergerak-gerak gambar dia kan, kejap macam blur, kejap ni, tak tahulah macam mana kan. Mudah-mudahan insya-Allah perkara ni kata gangguan tu tidak berlaku dengan tidak berterusan lah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Siapa yang belum mengikuti ataupun belum sempat untuk mengikuti kuliah tafsir ayat-ayat dialog Nabi-Nabi dalam Al-Quran Al-Karim siri 1 dan siri 2, boleh ikuti di YouTube saya. Boleh ikuti di YouTube saya ataupun boleh tengok dalam mesej di wall Facebook saya ni, ada di bawah-bawah tu ada dituliskan ataupun letakkan link YouTube, channel YouTube dia, tuan-tuan boleh tengok di situ. Baik. Hari ini kita nak sambung berkenaan dengan selepas daripada Allah Subhanahu wa taala menjadikan Adam alaihissalam daripada tanah kan, kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh dalam tubuh Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam ni beberapa nama. Ni yang kita nak sambung ni, iaitu ayat 31 hingga ayat 33 suratul Baqarah. Dalam ayat itu, tuan-tuan, terkandung dialog. Terkandung dialog Nabi Adam AS, terkandung dialog Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat berkenaan dengan Nabi Adam AS. Apakah ayat 31 hingga 33 itu? Kita baca sikit ayat dalam suratul Baqarah ayat 31 hingga 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة
فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون Sadaqallahul Azim. Baik. Muslimin muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat ini dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama, yakni benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman. Ni dialog ni. Dialog Allah kepada malaikat ni. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Anbi'uni bi asma'i haula." Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar. In kuntum shadiqin. Jika kamu di kalangan golongan yang benar. Sebut, kan? Kemudian malaikat menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian Allah berfirman, Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya nama-nama benda ini, Allah berfirman, bukankah sudah aku katakan kepadamu bahawa sesungguhnya aku mengetahui rahsia langit dan bumi dan mengetahui apa-apa yang kamu lahirkan dan apa-apa yang kamu sembunyikan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kalau kita lihat keseluruhan ayat itu, ayat 31 sampai ayat 33 tuan-tuan. Antara intipati ataupun pengajaran yang dapat kita ambil daripada ayat ini, dialog antara Allah Subhanahu Wa Taala kepada para malaikat. Kemudian sebelum itu Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan Nabi Adam AS yang telah Allah Subhanahu Wa Taala cipta daripada tanah, tiupkan ruh dan sebagainya. Kemudian Allah ajar dia nama-nama, kemudian Allah cerita pada malaikat, mu cerita baliklah benda-benda ni semua ni, kan? Keseluruhannya daripada 31 sampai 33 tuan-tuan, antara itipatinya tuan-tuan yang dapat kita ambil ialah ini antara hujjah, antara kenyataan, antara dalil bahawa keutamaan Adam AS ataupun keutamaan Bani Adam, keutamaan Adam AS atas malaikat. Maknanya di sini Allah nak terang pada malaikat ni, Nabi Adam AS ini semulia-mulia makhluk. Sebijak-bijak, sebijaksana, secantik-cantik, sehebat-hebat kejadian makhluk ini itulah Adam AS. Dan mulia dari sudut apa? Keutamaan ataupun kemuliaan Adam ataupun Bani Adam ini ialah mulia dari sudut ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut kan, ajar Nabi Adam ni dengan ilmu, dengan bagai-bagai nama benda, nama bintang, nama makhluk, nama binatang, nama gunung, pokok, nama haiwan di lautan, haiwan di daratan dan sebagainya, semua benda. Nama perkakasan, nama piring, nama mangkuk, nama macam-macam benda. Semua Allah ajar kepada Nabi Adam AS. Dan ini menunjukkan kepada kita bahawa keutamaan Adam AS itu dari sudut ilmu pengetahuan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka benarlah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat orang-orang yang beriman ini dengan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan ini beberapa darjat. Yang membezakan kita antara manusia sesama manusia ialah ilmu pengetahuan. Allah sebut dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 kan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam ayat itu, Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat orang-orang beriman dengan orang-orang yang
berilmu pengetahuan. Yang diberi ilmu pengetahuan itu beberapa darjat. Dalam ayat ini tuan-tuan, ada beberapa ulama menafsirkan maksud ayat ini ialah yang pertama, antara orang beriman dengan orang tak beriman. Allah angkat orang beriman. Nampak tak? Orang beriman dengan orang tak beriman. Allah angkat orang beriman. Kemudian antara orang yang beriman berilmu dengan orang yang beriman yang tidak ada ilmu, maka Allah angkat darjat orang beriman yang berilmu. Sebab itulah digabungkan antara orang beriman dan orang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nampak tak? Sebagaimana yang disebut oleh Ibn Mas'ud dalam tafsir Al-Qurtubi. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat orang-orang beriman yang berilmu daripada orang-orang beriman yang tidak ada ilmu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, cuba kita lihat antara kisah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan kepada kita bahawa orang yang tidak ada ilmu ni, walaupun dia ahli ibadat, dia tetap dianggap musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disebutkan, al-jahilu adu wallah walau kana abidan. Orang yang jahil itu tetap dianggap sebagai musuh Allah walaupun dia ahli ibadat. Kisah dalam Bukhari Muslim, hadis muttafaqun alaih, bagaimana seorang lelaki yang membunuh 99 orang. Nak bertaubat ni, kan, ditunjukkan kepada dia seorang lelaki yang alim. Itu seorang rahib, seorang abid, seorang hamba, seorang rahib. Rahib ni hamba lah, kan, yang mengabdikan diri, kan, dalam sesuatu agama itu. Itu abid ataupun rahib. Pergi jumpa dia, tanyakan, macam mana aku ni dah bunuh 99 orang. Ada tak lagi ruang untuk aku bertaubat? Tidak ada. Direct kata tidak ada. Menunjukkan di sini bahawa dia ahli ibadat. Dia ahli ibadat tapi dia jahil. Dia jahil tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang, pengasih terhadap hamba-Nya. Kan? Begitu Allah Subhanahu Wa Taala amat suka, amat gembira dengan hamba-Nya yang ingin memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Kan? Dia ahli ibadat. Sebab tu disebut al-jahilu adu wallah walau kana abidan. Orang jahil ini tetap dianggap sebagai musuh Allah walaupun dia ahli ibadat. Sebab tu tuan-tuan, kita semayang, kita puasa, kita ibadah dan sebagainya, mesti amalan-amalan soleh itu mestilah dilakukan selepas berilmu. Ilmu mesti mendahului amal. Jangan amal dulu baru ilmu. Kan, kita orang semayang, kita semayang. Orang semayang tarawih, kita semayang tarawih. Orang semayang mayat, semayang jenazah, kita semayang jenazah. Kan, orang tak ada rukuk semayang jenazah, kita pergi rukuk. Ini tandanya apa? Kita semayang, nak beramal tapi tidak ada ilmu. Itulah yang disebutkan al-jahilu adu Allah walau kana abidan. Orang jahil itu tetap dianggap sebagai musuh Allah walaupun dia seorang ahli ibadat. Jadi makna di sini, lelaki yang dah bunuh 99 orang tu bila dengar kenyataan daripada seorang abid, seorang rahib tadi yang dia ahli ibadat tapi dia jahil dalam agama dia sendiri. Dia jahil tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata tak ada pengampunan dah untukmu, kan. Dah bunuh banyak orang ni. Lalu kata pembunuh tadi, alang-alang macam ni, biar aku cukup 100, bunuh pula si ahli ibadat tadi, rahib tadi. Nampak tak? Kemudian ditunjukkan kepada semangat dia untuk bertaubat tu tak pernah putus. Lalu dia pergi lagi tanya orang. Lalu ditunjukkan kepada seorang alim yang betul-betul alim, betul-betul ulama, betul-betul yang mengetahui, orang yang berilmu. Maka kata dia, tidak ada benda yang boleh menghalang kamu daripada bertaubat. Tidak ada sesuatu pun. Maknanya bolehnya bertaubat walaupun dah bunuh 100 orang. Itu cakap orang berilmu, cakap orang berpengetahuan. Sebab tu dalam ni tuan-tuan, dalam ayat ni, dalam ayat 31 sampai ayat 33 berkenaan dengan apa surah Al-Baqarah 31 sampai 33 ni menunjukkan keutamaan Adam AS atas malaikat ni dari sudut ilmu. Dari sudut ilmu. Kan? Dari sudut ilmu. Sebab tu tuan-tuan, Allah sebut dalam ayat tu, kan, Allah ajar pada Adam benda-benda ni semua. Kemudian Allah kata pada malaikat, mau cerita balik lah. Mau cuba cerita pada aku. Kan? Sebut nama-nama benda ni semua ni. Boleh tak? Kalau betul kamu orang yang benar. Kalau betul kamu golongan yang benar. Maksud golongan yang benar ni berbalik pada kisah yang dulu. Yang kita dah bahas pada siri kedua. Daripada siri kedua tafsir dialog Nabi Adam ni, iaitu ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan Adam alaihissalam, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala beritahu pada malaikat nak jadikan Adam ni khalifah atas muka bumi. Malaikat kata apa? Mereka kata, wahai Allah, takkan kau nak jadikan manusia yang saling membuat kerosakan dan menumpahkan darah ni sebagai khalifah, maknanya. Mana gitu kan. Jadi kalau betul kamu ni orang benar, golongan benar,
Mengatakan bahawa Adam ni makhluk yang begini, manusia ni makhluk yang begini, dan mu cerita pada aku. Cerita benda-benda ni semua ni. Nama-nama benda ni. Cerita tak? Boleh tak cerita? Tahu tak? Lalu malaikat kata apa? Malaikat sebut dalam ayat 32. Apa dia? Kata malaikat, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nampak tak? Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala kata pada malaikat, kalau betul mu ni golongan benar, mu cerita pada aku nama-nama benda ni semua. Dan lalu malaikat kata apa? Malaikat kata, wahai Allah, kata, Maha suci engkau ya Allah, kami tidak mempunyai pengetahuan selain daripada apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau jualah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi malaikat surrender, tuan-tuan. Surrender dah. Kata, aduh, tak tahulah. Kan? Tak tahu ya Allah. Kan? Kami tak tahu apa pun. Melainkan apa yang telah kau ajarkan kepada kami. Maknanya itulah yang kami tahu. Apa yang kami belajar, apa yang kau ajar pada kami, itulah yang kami tahu. Maha suci engkau ya Allah. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dalam ayat 32 ini, ada pengajaran yang sangat penting yang perlu kita ambil. Yang boleh kita ambil. Apa dia? Iaitu sikap orang-orang yang tidak mengetahui seharusnya begini. Bila mana ditanyakan kepadanya tentang sesuatu perkara yang dia tidak tahu, dia mesti jangan malu untuk mengatakan aku tidak tahu. Ana la adri. Aku tidak tahu. Jangan malu. Jangan malu untuk sebut aku tidak tahu. Tapi hari ni tuan-tuan kita lihat ramai di antara kita yang kadang-kadang tu pakar bidang ni, mahir bidang ni. Tapi dia melangkaui bidang dia. Dia cerita benda yang melangkaui bidang dia. Dia cerita benda yang tak ada kena mengena dengan bidang dia. Dia pakar pomen kereta. Kan? Dia tak reti pun tentang buat masak-masak. Kan? Nak cerita tentang buat nasi biryani. Nak cerita tentang nasi Pakistan, Bombay dan sebagainya. Dia tak tahu benda pun. Kan? Jadilah nasi tu jadilah kan. Berah dimasak, bubuh air, jadilah nasi. Tapi rasa macam mana? Melainkan dia juga belajar tentang ilmu masakan. Apa boleh cerita? Kan? Seorang guru Al-Quran, pakar bidang Quran, dia tak boleh cerita hukum hakam fiqh yang dia tidak tahu. Kalau dia tahu, tak ada masalah. Tak ada masalah. La mani', tidak ada masalah. Tidak ada halangan untuk dia cerita benda yang dia tahu. Tapi ni benda tak tahu. Benda tak tahu. Benda yang tak tahu satu, tak pasti satu. Dua-dua benda ni kita tak boleh nak beri jawapan. Kenapa? Kerana benda yang kita tak tahu, benda yang kita tidak pasti akan jawapannya. Maka jangan malu untuk mengatakan aku tidak tahu. Apa saja bidang. Kita pakar bidang air kan. Tak reti nak cerita bidang benda. Bidang api, jangan cerita bidang api, gitulah. Kan kita pakar fiqh, tak reti bidang hadis, jangan cerita bidang hadis. Kalau tahu tak apa, tak ada masalah. Ustaz, mana boleh ustaz? Mana boleh fiqh untuk orang fiqh aja, kan hadis untuk orang hadis je. Apa tak boleh orang hadis cakap benda fiqh, orang fiqh cakap benda hadis, boleh, tak ada masalah. Kalau mu tahu, kalau mu belajar. Tapi bila tak tahu, bila tak belajar, jangan cakaplah. Itu poin dia. Jadi malaikat ni bila Allah kata, mu cerita pada aku nama-nama benda ni. Kalau betul kamu golongan yang benar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Aku tak tahu apa pun. Aku tak tahu. Kan wahai Allah, aku tak tahu. Kan? Kami tak tahu melainkan apa-apa yang telah kamu ajarkan kepada kami, itu saja yang kami tahu. Ini kata-kata malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah sikap bagi orang yang tidak mengetahui untuk tidak malu mengatakan aku tidak tahu pada sesuatu yang kita tidak tahu. Kita tengok kata-kata Al-Mawardi dalam kitab dia Adabuddin wa Dunya. Apa kata dia? Jika kita tidak mampu untuk menguasai seluruh ilmu, maka tidak ada celah untuk jahil sebahagiannya. Nampak tak? Nampak tak? Dan jika tidak ada celah pada sebahagiannya, maka tidak dihina untuk mengatakan aku tidak tahu pada sesuatu perkara yang memang kita tidak tahu. Kalam Al-Mawardi dalam kitab dia Adabuddin wa Dunya sangat cantik, tuan-tuan. Sangat cantik. Kita tidak mampu. Kita bukan seorang ulama yang hebat yang boleh, mana seorang yang boleh mengetahui semua benda, semua bidang.
semua cabang ilmu. No. Ada benda yang kita tidak tahu. Maka kata Al-Mawardi, tidak ada celah pun untuk jadi jahil pada sebahagiannya. Kan? Kemudian kata ini, jika tidak ada celah pada sebahagiannya, maka tidak dihina. Tak hina pun. Tak hina. Tak teruk pun. Tak jatuh maruah pun. Pada orang yang mengatakan, aku tidak tahu pada sesuatu perkara yang memang dia tidak tahu. Ini kalam Al-Mawardi. Baik. Teringat satu kisah tuan-tuan berkenaan dengan seorang guru dengan seorang muridnya. Dia ngajar ramai murid lah. Bukan dia dengan seorang murid je dok. Ramai murid je. Kan? Tiba-tiba dia diajukan satu persoalan oleh murid dia. Dan soalan itu tidak dapat dijawab oleh guru tersebut. Soalan itu tidak dapat dijawab oleh guru tersebut. Baik. Bila soalan itu tak dapat dijawab oleh guru tersebut, guru tu kata apa? Aku tidak tahu. Lalu ada seorang murid dia angkat tangan kata, wahai tuan guru, aku tahu tentang permasalahan ini. Aku tahu jawapan permasalahan ini. Gurunya merah muka tuan. Merah muka. Merah padat muka guru dia. Kan? Lalu dia marah anak murid dia. Marahlah kan. Macam seolah-olah nak jatuhkan martabat dia. Nak jatuhkan maruah dia depan murid-murid lain. Lalu kata murid yang cerdas ni, kata murid yang kata dia tahu tentang persoalan ataupun permasalahan ini, kata dia apa? Kata dia, wahai tuan guru, setinggi mana pun ilmu kamu, sehebat mana pun kamu, keilmuan kamu, kamu tidak mungkin dapat menandingi keilmuan dan kehebatan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Dan aku tidaklah lebih bodoh daripada burung hud-hud. Nabi Allah Sulaiman ni kan dia hebat. Keilmuan dia, kalau kita baca sejarah kan bagaimana Nabi Allah Sulaiman ni bila tumbuh satu pokok, boleh tanya, mu pokok ni tujuannya untuk apa? Guna untuk apa? Tumbuh di pokok. Tujuan kamu untuk apa? Kamu boleh ubat apa? Sebab Nabi Allah Sulaiman ni boleh mengubati berbagai-bagai jenis penyakit. Pasal dia tahu fungsi pokok ni. Dia tahu ke atas dia kaji. Kenapa dia tanya je? Kita kena kaji kan. Ambil daun ni, ambil akar ni kan, pergi hantar makmal bagi semua apa bahan dalam tu, apa yang sesuai, penyakit apa yang boleh disembuhkan dengan bahan dalam pokok tersebut, dalam daun tersebut. Tapi Nabi Allah Sulaiman tanya je pokok tu. Tanya pokok tu. Dan kamu hidup ni, kamu tumbuh ni, apa tujuan kamu? Kegunaan kamu boleh mengubati apa dan sebagainya. Nampak tak? Dia tanya je. Ini Nabi Allah Sulaiman AS, kehebatan dia, keilmuan dia, kan, keagungan dia, kan. Tapi kata budak tadi, kan, burung hud-hud ni, yang Nabi Allah Sulaiman boleh tahu, boleh faham bacaan-bacaan suapa dialog ataupun cakap-cakap burung, kan, binatang dan sebagainya. Kata budak ni, burung ni pernah satu ketika jumpa Nabi Allah Sulaiman dalam surah An-Naml ayat 22, tuan-tuan boleh tengok. Surah An-Naml ayat 22, burung ni, walaupun Nabi Allah Sulaiman ni punya hebatnya singgahsana dia, keilmuannya dan sebagainya, tapi suatu hari burung hud-hud datang jumpa Nabi Allah Sulaiman AS. Kata burung hud pada Nabi Allah Sulaiman AS, ahattu bima lam tuhit bihi. Ahattu bima lam tuhit bihi. Kan? Sesungguhnya aku telah mengetahui satu benda yang belum kau tahu. Nabi Allah Sulaiman kan hebat. Keilmuan dia tinggi. Singgahsana dia, kerajaan dia dan sebagainya. Tapi tiba-tiba main burung kata apa? Dia kata, aku telah tahu satu benda, aku mengetahui satu benda yang kamu tak tahu. Kamu belum tahu lagi, maksud dia. Kan? Kemudian kata burung lagi, wajituka min saba'in bin naba'in yaqin. Dan aku datang kepada kamu bawa satu berita dari negeri Sabak. Satu berita dari negeri Sabak dengan yakin. Aku bawa kepada kamu dari negeri Sabak suatu berita dengan yakin. Nabi Allah Sulaiman AS tak marah pun pada burung hud. Mana dia? Aku pada pandai je kan. Aku ni mempunyai ilmu yang tinggi dan sebagainya. No. Hatta pada burung pun Nabi Allah Sulaiman terima perkhabaran tersebut, ilmu tersebut, pengetahuan tersebut, tuan-tuan. Ini kan pula kita. Sebab tu jangan malu. Kita nak mengaku bahawa kita tidak tahu. La adri, anak tak tahu tentang benda ni. Macam mana malaikat bila Allah suruh dia
beritahu nama-nama benda ni, mereka kata subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Surrender, malaikat surrender. Malaikat tak tahu benda melainkan apa-apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Itu sahaja yang malaikat tahu. Nampak tak? Malaikat pun surrender, tuan-tuan. Makhluk yang hebat pun surrender. Kita, tuan-tuan, tiba-tiba orang tanya macam-macam soalan, kita dengan gahnya menjawab, tahu tak apa, no point, tak ada masalah. Tahu tak apa, falyatafaddal, silakan. Tak tahu, point dia tak tahu. Masalahnya bila tak tahu jangan belagak tahu. Saya, tuan-tuan, sepanjang saya berdakwah, tuan-tuan, sepanjang saya mengajar di masjid-masjid surau-surau, ada satu kisah, tuan-tuan. Dan banyak kisah-kisah lain, tuan-tuan, tapi kisah ni yang paling menarik hati saya. Kan? Banyak kisah lain berkenaan dengan bab tak tahu ni. Kisah ni yang paling best. Kan? Ada lepas habis je kuliah, saya pun sebutlah, saya tanya, okay, tuan-tuan, muslim-muslimat yang dirahmati Allah, siapa-siapa ada persoalan boleh ajukan kepada saya sebelum saya tutup kuliah pada malam ini. Tiba-tiba ada seorang lelaki tanya. Dia tanya, saya mengajar fiqh al-jinayah, iaitu fiqh perundangan Islam berkenaan dengan bab hudud, kisas, diyat dan ta'zir. Jadi lelaki ni, jemaah ni tanya, tuan-tuan, soalan yang bukan bidang saya. Dia tanya bab muamalat. Dekat 5 minit ke berapa 3-4 minit lah lebih kurang dia tanya kan, panjang soalan dia. Pun dia masuk istilah perbankan tu, istilah itu, istilah perbankan moden, istilah perbankan macam-macam lah, benda-benda yang saya pun pening dan saya pun tak pernah dengar. Pening. Saya pening. Tapi, tuan-tuan, memek muka saya, reaksi muka saya macam saya tahu. Saya buat gini. Okay. Ya. Okay. Lepas habis tanya, so apa pandangan Ustaz? Saya kata, tuan-tuan, anda tak tahu. Muka macam tahu. Tapi lalas saya kata, anda tak tahu. Saya tak tahu. Galak habis jemaah, tuan-tuan. Kan? Galak habis kan. Bantu Tuan Haji tu, Ustaz, itulah. Itu je jawapan yang terbaik daripada saya. Yang boleh saya sampaikan pada Tuan Haji hari ni. Iaitu saya tak tahu. Tapi kalau Tuan Haji nak tahu juga jawapan, saya boleh balik nanti, saya rujuk dengan sahabat-sahabat saya yang pakar bidang fiqh muamalat ni, yang hebat dalam bidang kewangan Islam. Nanti saya bagikan jawapan dia kepada Tuan Haji. Tapi Tuan Haji kena tulislah soalan tu balik. Ataupun saya tak ingat soalan tu. Ataupun Tuan Haji rakamkan dengan voice kan. Masuk dalam WhatsApp, hantar saya. Saya boleh forward pada sahabat-sahabat saya. Kan? Tapi tak buat pun kan. Dia tak buat. Tak tahulah, mungkin sengaja dia nak nguji saya ke apa ke. Kan? Memang saya tak tahu. Saya cakap tak tahu. Nak malu apa. Kan? Tapi itulah kadang-kadang, tuan-tuan, antara sebab kenapa ustaz-ustaz ni terpaksa mengatakan tahu pada benda yang dia tak tahu. Pasal apa? Pasal tanggapan masyarakat juga kadang-kadang. Kan? Apalah ustaz itu pun tak tahu, ni ustaz ke kastad. Ni payah ni. Ni payah ni. Kan? Kita duk menganggap ustaz ni macam profesor serba tahu. Semua benda tahu. No, tidak. Sebab tu di masjid-masjid surau-surau dia ada ustaz, tajuk kuliah ustaz lain kan, betul tak? Contoh ngajar tafsir ustaz ni, ngajar hadis ustaz ni, ngajar fiqh ustaz ni, ngajar benda, ngajar tasawuf ustaz ni, ngajar akhlak ustaz ni, ngajar sirah ustaz ni. Nampak tak? Menunjukkan apa? Ustaz yang mengajar bidang tu, ustaz yang mengajar tajuk tu, itu bidang dia, itu kepakaran dia, kemahiran dia. InsyaAllah dia boleh jawab segala persoalan yang diajukan kepada dia. Kan? Saya mengajar fiqh jinayah kan. Bidang kepakaran saya perundangan Islam syariah. Kan? Fiqh tu tahulah sikit-sikit kan, fiqh hukum hakam tu, tapi tidaklah mendalam. Macam contoh fiqh muamalat lagi pening kan, pening. Sebab tu bila orang tanya benda-benda bab muamalat ni, saya wallahu alam. Yang saya tahu, basic saya tahu lah. Kan? Mudah. Kan? Lepas tu dalam jadual tu ada ustaz dia kan, bidang peminam dia. Kalau satu orang ustaz tu tahu semua benda, tak payah panggil ustaz lain lah. Isnin sampai Sabtu sampai Ahad dia je. Hari ni dia ngajar fiqh, besok dia ngajar tafsir, besok lagi dia ngajar hadis, besok lagi dia ngajar tasawuf, besok lagi dia ngajar akhlak, lepas tu dia ngajar sirah, dia ngajar apa lagi. Macam-macam. Semuanya dia je. Motivasi pun dia, api semua pun dia. Hangkut semua. Kan senang? Tak. Tapi tidak. Diambil ustaz-ustaz yang berbeza berdasar kepada kepakaran dan keilmuan masing-masing. Maka, tuan-tuan, berbalik kepada ayat ini, secara mudahnya, secara tepatnya, jangan malu untuk mengaku saya tidak tahu pada benda-benda yang kita tidak tahu. Orang kata khusus pada ilmu agama saja, ilmu apa sekalipun, kita tak tahu tentang benda tu, cakap tak tahu, habis kita, tak pening-pening kepala. Nanti kan bila kita kata tahu, Minah, tahu tak macam mana nak buat kuih lopis? Tahu, kuih favorite tu kan. Oh ya ke? Tak apalah, nanti besok aku datang rumah kau nak belajar boleh?
Boleh. Dia balik rumah kita pening kepala. Aduh, weh, mana pula nak belajar kuih lopis ni, bukan aku tahu pun dah. Pening pula cari resepi dekat YouTube lah, cari resepi dekat Google bagai semua. Lepas tu kena test pula, kena testing pula kan. Kadang kena silap kan, hantar resepi yang dia bagi pun tak betul juga kadang. Dalam YouTube, dalam Google tu bukan boleh percaya sangat tuan-tuan. Jangan main. Bukan boleh percaya sangat. Ada resepi yang okey, ada resepi yang tak okey. Saya adalah beberapa 1-2 orang dalam Google tu yang saya memang selalu ikuti dia punya blog masakan dia. Dan memang terbukti masakan dia. Terutama masakan kampung lah. Memang terbukti. Dia punya sedap dia dan sebagainya. Tapi ada juga blog yang kadang merapu. Ada 2-3 bahan yang ditinggalkan. Saja dia tak bagi kan. Bila kita masak, benda rasa macam ni. Nampak tak? Jadi, tak ke pening? Pening tak? Pening lah pasal nak cari resepi bagai apa semua. Tak pasal apa. Besok jiran tu nak datang belajar. Buat kuih lopis. Jadi mudah cerita. Ana tak tahu. Habis kita. Taib. Jadi tuan-tuan, bila mana malaikat kata begitu tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menyuruh kepada Nabi Adam alaihissalam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, apa dia? Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Kata Allah kepada Nabi Adam alaihissalam, wahai Adam, terangkanlah nama-nama benda ini semua kepada mereka. Mereka itu siapa? Iaitu kembali kepada malaikat tadi yang surrender, yang mengatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak tahu pun tentang nama-nama benda yang disuruh beritahu ini. Jadi Adam pun ajar. Nabi Adam AS ajar. Setelah Nabi Adam AS menerangkan ke semua nama-nama benda tersebut tuan-tuan kepada para malaikat, lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun berfirman kepada malaikat. Apa dia? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Qala alam akul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, bukankah aku telah katakan kepada kamu bahawasanya aku mengetahui segala rahsia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa-apa yang kamu sembunyikan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam ayat ni setelah Allah ajar Nabi Adam alaihissalam tentang nama-nama benda, Allah suruh pula malaikat sebut nama-nama tersebut. Malaikat tak tahu kecuali ilmu-ilmu yang telah diajar kepadanya sahaja oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada Nabi Adam, wahai Adam, ajar mereka, ajar malaikat nama-nama benda yang telah aku ajarkan kepada kamu tadi. Kemudian setelah Nabi Adam ajar, Allah kata kepada malaikat, bukankah aku telah katakan kepada kamu wahai malaikat bahawasanya aku mengetahui segala rahsia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Ayat ni tuan-tuan berbalik jawapan kepada pertanyaan malaikat dulu. Masa mula-mula Allah kata nak cipta manusia sebagai khalifah di atas muka bumi, bila mana malaikat kata, kenapa nak jadikan makhluk manusia yang sering melakukan kerosakan, menumpahkan darah di bumi ini sebagai khalifah. Jadi Allah sebut, kali ini Allah beritahu pada malaikat, bukankah aku dah beritahu pada kamu bahawa aku mengetahui segala rahsia di langit dan segala rahsia di bumi. Antara langit dan bumi punya rahsia pun Allah tahu. Rahsia di langit, rahsia di bumi, apa-apa yang berlaku di bumi, apa-apa yang berlaku di langit, apa-apa yang berlaku antara keduanya, semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebut kepada malaikat, dan aku mengetahui apa-apa yang kamu nyatakan dan apa-apa yang kamu sembunyikan. Maknanya tuan-tuan, ayat ni jelas kepada kita tuan-tuan. Bila kita beriman dengan ayat ini tuan-tuan, kita memahami, mentadabbur maksud ayat ini tuan-tuan, tidak ada satu perbuatan pun atas dunia ini yang terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun perbuatan yang kita nyatakan, yang kita laksanakan, yang kita zahirkan, ataupun perbuatan yang kita sembunyikan dalam hati kita. Kita sembunyi, kita buat perbuatan jahat dalam gua ke, ceruk gua ke, lubang kubur ke, lubang cacing ke, tempat mana sekalipun kita buat tuan-tuan, kita berada di mana-mana saja pun, tidak akan terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup dengan ayat ini sebenarnya tuan-tuan akan menjadikan kita manusia yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan kita, meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala-galanya. Bila kita nak buat sesuatu, hendaklah kita memikirkan iaitu keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang Allah tahu apa kita nak buat. Kalau baik, dibalas ganjaran yang baik, dibalas pahala. Kalau buruk,
ataupun jahat dibalas ganjaran dosa ataupun kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, cukuplah sampai di sini saja. Kita bahaskan dialog berkenaan dengan kisah Nabi Adam AS, dialog Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, iaitu daripada ayat 31 sampai ayat 33 suratul Baqarah. Dan banyak intipati yang dapat kita ambil, istifadah ataupun pengajaran yang dapat kita ambil daripada dialog tersebut, daripada kenyataan tersebut, daripada ayat tersebut. InsyaAllah mudah-mudahan dapat kita ambil pengajaran, kita dapat kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Dan tuan-tuan, jangan lupa share video ni tuan-tuan kepada sahabat-sahabat kita yang kita rasa boleh memberi manfaat kepada mereka. Walaupun video ni pendek, cerita tentang 3 ayat saja tuan-tuan, insya-Allah boleh memberi manfaat kepada sesiapa saja yang tuan-tuan share, dan sekurang-kurangnya menjadi amal jariah, ilmu yang bermanfaat untuk kita. Kita menyampaikan kebaikan, maka pahalanya berterusan walaupun kita telah berada dalam liang lahat Allah, dalam liang lahat suatu ketika nanti. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, just stay at home, duduklah di rumah tuan-tuan. Kita dah PKP pun dah masuk fasa yang ketiga, dan Ramadan kemungkinan besar seluruh Ramadan kita mungkin hanya berada di rumah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada hikmah yang besar atas segala yang berlaku, dan mudah-mudahan dengan apa yang berlaku pada hari ini kita dapat memperbaiki kembali diri kita. Bila kita ada banyak masa kosong dalam rumah kita ni, kita boleh bermuhasabah dengan sebaik mungkin, dan kita boleh menambah amalan-amalan ibadah yang dulunya kita tak sempat nak buat. Dan hari ini insya-Allah Allah beri kita kesempatan dan peluang untuk kita melakukan ibadah-ibadah tersebut, khususnya membaca Al-Quran, berzikir, berselawat, solat sunat dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ujian ini diangkat segera oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala juga selepas daripada ujian ini kita akan tetap menjadi orang yang sentiasa ingatkan Allah Subhanahu wa taala, meletakkan Allah Subhanahu wa taala di hadapan, di atas segala perkara. Wallahu alam bisawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.